Okey, seterusnya kita ke istilah yang kedua. Istilah yang kedua muka surat 73. Muka surat 73, buku KKQ tingkatan 4. Anda bersama dengan tingkatan 4 KKQ SMK Sungai Pusu. Istilah yang kedua adalah burdah. Burdah, cuba sebut. Burdah. Burdah. Dia beza dengan wardah. Siapa wardah? Ada nama wardah? Ada Wardah. Ha? Wardah. Wardah ni bunga juga, tapi bunga ros. Kalau sebut burdah, bunga suara. Burdah. Kan? Okey, apa yang anda faham mengenai burdah? Yang pertama sekali tengok dengan burdah dari segi bahasa, iaitu bunga-bunga suara. Nampak? Bunga-bunga suara. Dari segi istilah, iaitu bunga-bunga lagu ataupun alunan. Kan? Bunga-bunga lagu ataupun apa panggil suara. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ujung tu ada bunga dia. Burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil burdah. Nanti awak akan belajar. Burdah nanti ada burdah yang rapat-rapat, ada burdah yang jarang-jarang. Ada peranan dia. Hari ni tak payah pergi jauh, kita nak faham apa itu burdah saja. Burdah faham maksud apa? Bunga, suara ataupun alunan dalam taranum. Ada dua kategori. Kita tengok dua kategori. Burdah yang pertama adalah burdah asli. Bukan asli. Kalau asli itu orang asli. Asli. Asli ni bunga burdah yang original. Bukan spicy. Original. Burdah yang original ni, kalau kita dalam kelas ni, kalau kata ada 20 orang, nak cari seorang pun susah. Burdah yang asli. Suara dia ni bila dia alunkan, dia mengaji, suara dia ni gerak sendiri. Kita ni kena buat. Okey, yang kedua, burdah sinai. Apa dia? Sinai. Cuba sebut. Sinai. Asli dengan sinai. Apa maksud sinai? Yang buat, kita buat. Yang sengaja kita create. Kita compose dia. Ataupun kita kilangkan dia. Maknanya sinai ini, maksud dia sinai ini adalah kilang. Kilang. Maknanya maksud kilang ni buat. Ni kita buat. Okey, jadi ada dua, asli dengan sinai. Sinai ini kita buat. Contohnya burdah yang saya buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sinai. Okey guys, jom kita sambung sikit lagi. Burdah asli tadi keluar sendiri suara dia. Saya pun bukan dikata dalam kalangan kategori orang yang suara burdah asli. Saya kena buat. Kena create dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena buat sendiri. Jarang-jarang nak cari sekarang ni susah. Bunga yang burdah-burdah yang asli tu. Okey, kita tengok. Kadang-kadang burdah ni kita letak dia tempat-tempat yang tertentu. Kadang-kadang kita letak depan, kadang-kadang kita letak tengah, kadang-kadang kita letak belakang. Sebab apa? Nama dia burdah kan? Burdah ni bunga. Kalau kata awak sendiri, contohnya apa ni? Sofia, Sorfina. Kita tengok baju dia. Ada bunga-bunga. Kalau kata baju tadi tak ada yang hijau-hijau. Semua bunga. Lepas tu tudung pula bunga. Kan? Tengok baju awak. Baju batik bunga atas, bawah kosong. Tengah kosong, dekat tangan ni pun kosong. Tengok baju batik saya, bunga sini, sini kosong. Kalau semua bunga, kopiah pun bunga. Orang kata apa? Gila apa kan? Gila bunga. Sama juga dengan taranum. Bunga.
Contohnya saya buat bunga yang rapat-rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung. Nampak? Ada sikit bunga ujung. Saya nak letak mana bunga tadi? Saya nak letak ujung. Saya nak letak tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak letak depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bunga tadi? Pilih nak letak mana. Tapi kalau awak tak semua, Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ke tak cantik? Bodoh. Orang kata apa ni baca semua bunga? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Orang kata apa? Apa imam ni? Imam ni takut ke apa? Kan? Jadi pilih nak depan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu panggil burdah sinai. Dipanggil situ kalau saya panggil anak murid saya panggil burdah tadi burdah kambing. Kambing. Cuba buat suara kambing. Mek. Cuba buat. Bismillah. Dia macam cari kambing kan. Banyak keluar. Cari kambing ni kalau sikit okey. 2 tumpuk okey. Kalau semua cari kambing. Bodoh. Okey. Faham tak itu maksud burdah? Dapat tak dapat? Kita berehat seketika. Okey, kita pergi kepada siapa nama? Siti Zulaikha. Apa yang awak faham mengenai burdah? Bunga-bunga suara. Oh, tengok ringkas je. Bunga-bunga suara. Bukan bunga-bunga cinta tau. Bunga-bunga suara. So macam mana kita gunakan burdah dalam taranum ni? Macam mana dia punya ni? Ada berapa bahagian dalam? Ada dua bahagian. Yang pertama burdah asli. Burdah asli. Burdah asli ni burdah yang anugerah Allah bagi kepada setiap seseorang tu. Yang perlu dia mensyukuri nikmat. Yang kedua, burdah sinai. Apa maksud sinai? Yang dia buat sendiri. Yang dia buat sendiri ataupun burdah kilang yang dia create sendiri. Tepuk. Jatuh. Okey, yang terakhir sekali kita masuk kepada selepas kita kenal dah apa itu qita'ah, apa itu mahattah, gabungan antara qita'ah dengan mahattah, lahirlah harakat. Kemudian kita tengok pula peranan setiap harakat. Bila kita kata harakat pertama, apakah peranan dia? Taranum bayati harakat pertama, apa peranan dia? Taranum bayati harakat kedua, apa peranan dia? Taranum bayati harakat ketiga, apa peranan dia? Kita tengok. Yang pertama sekali, harkat yang pertama. Bila kita tengok harkat pertama, awak kena tahu harkat pertama mana-mana lagu pun, mana-mana lagu taranum, dia sebagai pembukaan. Bila dalam soalan nanti tanya, apakah peranan taranum bayati harkat pertama? Pembukaan. Tak kira lah lagu apa-apa pun, dia sebagai pembukaan. Yang kedua, taranum bayati harkat kedua, taranum nahwan harkat kedua. Apakah peranan taranum harkat ni? Harkat yang kedua ni. Dia memberi semangat. Awak cari perkataan semangat ataupun rangsangan ataupun jolokan. Key dia semangat, jolokan dan juga rangsangan. Rangsangan kepada apa? Kepada harkat yang ketiga. Harkat seterusnya. Bukan kepada pembaca. Maknanya harkat tadi tu sebagai semangat. Bila contohnya harkat pertama awak dah buat yang kedua sebagai makin membara sikit, kena pergi kepada harkat yang ketiga. Okey, apakah peranan pula harkat yang ketiga? Harkat yang ketiga ni bila dah ada rangsangan, dia tinggi. Dan dipanggil sini bila tinggi dia panggil harkat jawab. Dalam istilah taranum kata, jawab. Kata, Fadilah jawab. Bukannya ya, bukan jawab tu. Mana jawab tu maknanya harkat tadi tinggi. Kalau kata yang pertama
Tinggi. Panggil harkat jawab. Okey, selepas yang ketiga, kita ada harkat yang keempat. Harkat yang keempat ni dipanggil harkat jawabul jawab. Dah tinggi, tapi tinggi lagi pada yang tadi. Jawabul jawab. Maknanya kalau yang tu tinggi, yang ni tertinggi. Maknanya kita ada 4 tadi. Yang pertama apa? Pembukaan. Yang kedua, memberi semangat. Yang ketiga, tinggi ataupun jawab. Yang keempat, jawabul jawab. Kita tengok pula peranan harkat yang kelima. Bila dah tinggi dah, awak dah naik tinggi dah, so kena turun. Persediaan, harkat persediaan menurun. Harkat yang kelima adalah menurun. Turun. Sebab apa turun tadi? Nak pergi kepada harkat yang keenam adalah harkat penutup. Jadi bila dah pada tinggi, turun supaya dia boleh landing dengan sempurna. Kalau duduk tinggi macam mana nak landing? Kau terbang duduk atas pun. Lepas tu nak parking. Lepas tu orang turun terkejut. Mesti turun sampai bawah, mendarat dan ada tangga. Awak pun boleh turun dengan cantik. Okey, kita ulang balik. Apakah peranan harkat tadi? Yang pertama apa? Permulaan. Harkat yang kedua? Semangat. Macam tak semangat pun harkat kedua apa? Semangat ataupun rangsangan. Harkat yang ketiga apa? Harkat jawab. Harkat yang keempat? Jawabul jawab. Harkat yang kelima? Persediaan. Dan harkat yang terakhir? Penutup. Tepuk.